Okay, intensive practice 7.2. Page 191. Okay, we will discuss number 7, 8, 9 and 10. So I start with number 7. Okay, the diagram on the right shows a parallelogram A, B, C, D. Okay, saya lukis parallelogram. A, 1, 2. B, okay, we don't know. C, we don't know. D, 3, 6. And the equation here is 3y minus x equal to 15. And this is E. Okay, parallel line. This is parallel, BC and AD. Okay, parallelogram. Okay, DE is perpendicular bisector. Perpendicular bisector. So mean this is 90 degrees. This is equal. Perpendicular bisector of AB. Find the equation for AB and DE. Okay, for A equation, the question asks you to find the equation of AB and DE. So AB, this is parallel line, parallel. AB is parallel to DC, so the gradient should be equal. Gradient AB equal to gradient CD. So we find from gradient CD, 3y minus x equal to 15. So 3y equal to x plus 15. So y equal to 1 over 3x plus 5. How I get 1 over 3? All term I divide by 3. So the equation of M, the value of M, okay, MAB equal to 1 over 3 because gradient CD equal to 1 over 3. So this is equal. How to get the equation of AB? Using y equal to mx plus c. So we get the value of M. How to get the value of C? We need to substitute x and y. Substitute x and y to get the value of C. So now AB, we want to find equation AB. So mesti guna titik yang ada pada AB sahaja. So titik apa yang ada pada AB? Titik A1, 2. So I substitute. Saya gantikan. Okay, Y2. 1/3 darab 1 tambah C. So C ni saya akan dapat. Okay, 6 tolak. So saya dapat 5/3. So the equation is y equal to 1 over 3x plus 5 over 3. Atau saya nak tulis sama macam soalan begini, dia punya bentuk tulisan begini. Y dengan x sebelah kiri. Okey, saya nak samakan Saya nak seragamkan dia. So, saya darabkan semua dengan 3. Okey, saya darab semua dengan 3. So ini akan dapat 3y. Okey, ini 1/3 darab 3 dapat 1. So 1x saya bawa ke kiri, dia jadi x sahaja. Sama dengan 5.
So this is equation of AB. Okay, next. AB selesai. Sekarang kita nak cari equation DE pula. Okay, equation DE. Ini bagi nama lah yang tadi tu. Jangan awak tinggal macam tu. Okay, equation AB. Okay, next equation DE. So DE, okay, this is 90 degrees also. So we know M for DC, gradient DC kita tahu tadi 1/3. Jadi 1/3 darab dengan gradient DE ini mesti sama dengan negatif 1 sebab dia perpendicular. So saya bawakan ke kanan darab dengan 3, jawapan gradient saya adalah negatif 3. So y equal to mx plus c, I substitute the value of m. Jadi macam mana nak dapatkan nilai c? Mesti ganti x dan y. X dan y kena cari di mana titik dia. Kita kena semak garisan DE. Apakah titik yang berada pada DE? Sekarang DE di sini, titik yang ada adalah 3, 6. Jadi saya gantikan 3, 6. So ini akan jadi 6, 3 tambah C. So C sama dengan 6 tambah, ni 9, 6 tambah 9, 15. So equation of DE equation DE y equal to negative 3x plus 15, or I can write y plus 3x equal to 15. Okay, so this is the equation for DE. Okay, next, B. The coordinate of E and B. Okay, nak dapatkan titik E. Titik E ni kalau kita lihat, ini adalah persilangan intersection antara DE dan AB. Okay, DE dan AB. Persilangan antara DE dan AB. So nak cari titik persilangan, kita akan guna simultaneous equation. Nampak dia guna tajuk-tajuk yang sebelum ni. Okay, nak dapatkan titik E, kita kena guna simultaneous equation. Okay. Kita dah ada 2 jawapan kan tadi kan? So kita nak guna simultaneous equation. Ini persamaan B kita, 3y tolak x sama dengan 5. Ini persamaan DE kita, okay, y tambah 3x sama dengan 15. So we solve simultaneous equation. Okay, we can use elimination or substitution, but now I want to use elimination. Nak guna elimination, salah satu koefisien mesti sama ada x atau y. Jadi katakan saya nak samakan x. Jadi equation yang pertama saya kena darab dengan 3. So when we multiply 3, this is 9y. 3 multiply 3, 9y minus 3x equal to 15. So this is equation number 3. I want to solve y. So plus minus plus. Y plus 9y, 10y. So ini habis, tambah tolak habis. Ini sama dengan 30. So y equal to 30 divided by 10. Y equal to 3.
So, saya nak dapatkan X, saya ambil daripada 1 boleh, equation 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. So, salah satu. Saya ambil dari equation 1. So, 3y minus X equal to 5. So, 3y minus X equal to 5. So, 3 multiply 3 minus X equal to 5. I bring X to the right hand side become positive. And this is 9. 5 I bring to the left hand side become minus. So the answer for X equal to 4. So now the point of E, okay, the point of E is 4, 3. Okay, selesai. Sekarang nak cari B pula. Okay, B. Tadi saya dah beritahu bila bisector, okay, ni di tengah-tengah dan dia sama. Ni tadi dah saya buat tanda 2 ni. Okay, garisan dia, jarak dia sama. Maknanya E ni adalah midpoint. Tadi 4, 3 ni, ini adalah midpoint. So nak cari B. Okay, saya namakan dia XY. E ni midpoint, nak cari B. So cara dia kita guna formula midpoint sahaja. Okay, saya tulis balik di sini. Ni E. A adalah 1, 2. Okay, B ni tak tahu. E ni 4, 3. So ini adalah sama. So midpoint ini midpoint. This is midpoint. So E 4, 3 equal to 1 plus X over 2 for Y, 2 plus Y over 2. So 1 plus X over 2 equal to 4. So here X we get 7. 2 plus Y over 2 equal to 3. So now Y equal to 4. So our point for B is 7, 4. 7, 4. Selesai untuk nombor 7. Okay, next. Nombor 8. Okay, saya lukiskan dia punya raja. Ni 90 darjah. Ini B. Poinnya 11, 10. Okay, ni C. 9, 4. Ini D. 5, 2. Ni A. 3, 6. Okay, ini saya buat jarak sikit ni. Untuk ni saya ubah sikit. Okay, ni C Okay. Soalan nombor 8. Point dia saya dah labelkan dekat gambar raja. Ini trapezium. Okay, determine the pairs of parallel and perpendicular line. Dia nak pasangan selari dengan perpendicular line. Okay, kita cari gradient dia. Sebab kalau begini mesti kita nak check gradient. So MAB. Gradient AB. AB Jadi 10 tolak 6 bahagi 11 tolak 3. So 10 tolak 6, 4 per 8. So ini 1/2.
Kemudian gradient CD pula. 4 tolak 2. Y dulu kat atas tu Y. Lepas tu 9 tolak 5. So ini adalah 2/4. Dapat 1/2 juga. Okey, bila sama bermaksud dia selari. Okey, tak apa. Saya cari AD pula. Sebab dia nak serenjang juga kan. Nak buktikan. So 6 tolak 2/3 tolak 5. So this is a 4/-2. This is equal to -2. Okey, jika kita lihat sini, parallel line yang mana? Parallel line yang AB and CD. Okey, perpendicular line yang mana? Okay, perpendicular line between AD and AB or AD and CD. AD and CD or AD and AB. Kenapa? Sebab apa dia perpendicular? Sebab bila kita darabkan gradient dia 1/2 darab -2, jawapan kita akan dapat -1. Ini kena tunjuk. 1/2 darab -2 dapat -1. Inilah yang membuktikan dia adalah perpendicular line. Jadi AD darab AB, gradient dia AD dengan AB masih dapat -1. AD darab CD pun dapat -1. Jadi ni kita tuliskan setiap pasangan dia itu untuk A. Untuk B, find the equation. Nak cari equation AB. Okay, nak cari equation AB. Sekejap. Okay, ni equation untuk B Equation AB. Soalan dia suruh cari equation AB. So AB tadi kita tahu gradient dia adalah 1/2. Jadi Y equal to 1/2x plus C. Okay. Kita nak nilai C. Mesti ganti nilai X dan Y. Nilai X dan Y kena ganti titik mana? Titik yang berada pada AB. Titik yang berada pada AB. So saya guna titik A, 3, 6. So I substitute Y6, 1/2 1/2 multiply X is 3 plus C. So C saya dapat 6 tolak dengan 3/2. Ni bawa ke kiri dia jadi tolak. Jawapan akhir kita ini untuk C 9/2. So the equation is Y equal to 1/2x plus 9/2. Saya darabkan semua dengan 2. So dia jadi 2y sama dengan x tambah 9. Saya bawakan x sebelah kiri, 2y tolak x sama dengan 9. Okay, passes through point C and is perpendicular to AB. Okay, dia perpendicular. Tapi dia lalu pada C. Okay. Lurus garisan ni. So ini adalah 90 darjah. Dia beri ini perpendicular. So bila perpendicular dia adalah 90 darjah. Find the equation of the straight line. Okay, dia suruh cari, katakan sini N. Dia suruh cari NC. Apakah equation NC?
show that the straight line passes through the midpoint AB. So N ni dia nak kata ini midpoint. So buktikan. Buktikan yang ini midpoint. Okay, dan cari dulu garisan NC. Saya namakan dia NC Okay. Sekarang ini saya nak cari NC. Equation NC. So dia kata ini adalah tadi perpendicular kan. So bila perpendicular bermakna line ini NC dengan AD akan jadi sama, selari. So bila sama, gradient dia akan sama. Gradient NC dan gradient AD akan sama. Berapa tadi dapat? Ni tadi, negatif 2 ni tadi. So M NC sama dengan M AD sama dengan negatif 2. So Y equal to negative 2 plus C. We want the value of C. We substitute X and Y. X and Y mesti ambil pada garisan NC. So guna 9, 4. Saya gantikan Y 4. Saya gantikan X 9. 9 tambah C. Jadi C saya dapat. C saya dapat. Dapat 22. Betul ke? So gradient CB sama dengan gradient AD. So ini dapat 18, ini dapat 22. So Y equal to negative 2x plus 22. Okay, sekejap saya double check. Find the equation of the straight line. Sekejap saya double check jawapan dia. Tadi dapat lain, ini dapat lain. Tersilap dekat gradient ke? 7.2. Nombor 8 C. Betul lah jawapan saya tadi ni. Okay. So ini adalah Y plus 2x equal to 22. Ini adalah equation untuk NC. Okay, kemudian ini soalan yang pertama dia suruh cari equation tadi. Kemudian dia suruh show that the straight line passes through the midpoint of AB. So kita cari midpoint AB. Dia nak suruh bukti So midpoint AB adalah A3 untuk X A3 B berapa? 11. So bahagi 2 sebab midpoint kan. Untuk Y 6 tambah 10 bahagi 2. Okay, so ini 7, 8. Kita nak buktikan. Adakah titik ini, midpoint AB ini lalu ke garisan? So, kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan negatif 2x plus 22. So saya masukkan 8 sama tambah 2 x ini 7. So
Adakah sama dengan 22? So ini kiri dan kanan sama. 14 tambah 8, 22. Kanan pun 22. Ni saya ambil dari mana? Dari sini dari equation ni. Y tambah 2X sama dengan 22. So Y 8, 2, X 7. So ini sama dengan 22. Kiri dan kanan sama. Maka kita punya kesimpulan, sebab ayat dia show that the straight line passes through the midpoint of AB. So ayat kita ambil balik tu, the straight line sama. Selesai soalan 8. Soalan 9. Okay, kita ada satu triangle. A 9, 9. B tak ada titik dia, tak ada dia punya koordinat. C 1, -3. And equation y equal to 8x minus 63. Okay, the diagram on the right shows a triangle ABC such that AC given point B lies on the perpendicular bisector. Okay, B ini terletak perpendicular bisector of AC. Maknanya ini 90 darjah dan ini sama, perpendicular bisector. And the equation of the straight line AB given y equal to 8x minus 63, find the equation of perpendicular bisector AC. Equation of perpendicular bisector. Maknanya dia nak equation perpendicular bisector. Katakan saya bagi nama dia N ni. Dia nak equation BN. Okay, dia nak equation BN. So nak cari equation Bn, kita ambil gradient AC dulu. Kita cari gradient AC. Kenapa gradient AC? Sebab nak dapatkan gradient, kan equation kan dia persamaan dia y sama dengan mx tambah c kan. So nak cari m. Nak cari m ini kena cari MAC dulu. Okay, sebab ni titik dia tak lengkap, so tak boleh cari. So cari MAC dulu. So MAC adalah 9 tolak negatif 3 per dengan 9 tolak 1. So yang ni awak akan dapat gradient dia adalah 3 per 2. 12 per 8. So 12 per 8 permudahkan dia jadi 3 per 2. So y equal to 3 over 2x plus c. Kita bukan nak equation ni equation AC. Kita nak gradient saja. Okay, sorry. So gradient AC. Nak dapatkan gradient BN. So ini darab dengan gradient AC. This is equal to negative 1. So gradient Bn multiply 3 over 2, this is equal to negative 1. So Mbn equal to negative 1 multiply 2 over 3. So this is equal to negative 2 over 3. So kita dapat equation
Kita dapat M. So nak cari equation y equal to negative 2 over 3x plus C. Ini untuk line BN. Ini line BN yang kita nak cari M kita dah tahu. So kita nak cari C. Okay, C mesti ganti nilai X dan Y. X dan Y mesti ada pada koordinat X dan Y mesti ada pada line BN. Tapi kita tengok sini, line BN tak ada pun titik. Jadi kena cari titik N. Titik N ni kena cari. Macam mana nak cari titik N? N itu adalah midpoint. Titik tengah. Jadi 9 tambah 1 bahagi 2. Lagi 1 9 tambah negatif 3 bahagi 2. So kita dapat titik N adalah 5, 3. Baru kita boleh ganti. Titik B memang dia tak bagi. So kita guna titik N 5, 3. So ini 3. Negatif 2/3. Ini X ni 5 tambah C. Jadi C sama dengan 3. Ini baru kita 11/3. So equation kita y equal to negative 2 over 3x plus 19 over 3. Inilah equation. Dia nak equation kan soalan A1. Dia nak equation. So saya nak cantikkan sikit lagi. Saya darab dengan 3. Nak buat macam ni pun boleh lah. Sebab yang dia bagi y sahaja sebelah kiri kan. Awak lihat dekat gambar rajah tu, dekat soalan dia. Dia bagi y sama dengan 8x tolak 63. Okay, saya pun nak tinggalkan. Ni dia bagi ni. Y saja sebelah kiri. Y sama dengan 8x tolak 63. Allah. So ni Y. Dia bagi ni. Saya nak seragamkan. Saya pun bagi jawapan Y juga. Y sama dengan negatif 2/3x tambah 9/3. Okay, ini adalah soalan A1. Okay, A2, koordinat bagi B. A2, koordinat bagi B. Okay, dia nak koordinat B. Okay, nak koordinat B. Kita ada garisan ini, equation ini dan equation ini. So ini adalah simultaneous equation. Kita guna kaedah simultaneous equation sebab kita ada dua line yang bersilang dan bersilang pada titik B. So gunakan simultaneous equation to find the coordinate of B. So saya ada equation ni tadi di bawah tadi. Okay, yang ni Y sama dengan 8x tolak 63. Y sama dengan 8x tolak 63. Oh, dah terlajak. Allah. Y sama dengan 8x tolak 63. Tu garisan AB saya. Okay. So ini Y sama dengan 8x tolak 63. So ini persamaan 1, ini persamaan 2. Saya tolakkan. Y 3 tolak 8. Negatif 26/3. Okay, tolak-tolak jadi tambah. Saya double check. Negatif 2/3 tolak 8. Yes, negatif 26/3. Minus 19/3 tolak 63. So ini negatif 170/3. Saya bawakan ke kanan, dia jadi positif.
Jadi X sama dengan Satu 70/3 darab 3/26 X kita akan dapat 8. Ini potong habis 26, 8 ke? Ni saya ada salah kira ni. 19/3 19/3 tambah 63. 208/3. Ni 208/3. Tadi saya tekan 9. 19 tadi saya tekan 9. So ini 208. Ini pun 208. Okay. Ini 208. Ini 208. So 208 bahagi dengan 6. 208 bahagi 26. Okey, saya dapat 8. Okey, ni betul. Jadi nak dapatkan Y, saya masukkan dalam equation 1 boleh, 2 pun boleh. Tak kisah mana-mana. Okey, saya masukkan dalam equation 2 lah. Sebab Y saya ni senang sikit kira. So Y sama dengan 8X, X kita 8 tolak 63. So Y dapat 1. So kita punya B adalah 8, 1. Selesai. Selesai untuk A2. Okey, ni selesai A2. A2 tadi nak cari koordinat untuk B. Kita gunakan simbol garis. So yang ni B2, A2 kat sini. So tadi saya buat sini dekat sikit dengan gambar. D. Nak membentuk rhombus. Rhombus tu apa? Rhombus bentuk dia begini. Rhombus. Yang ni dengan sini sama selari. Ini dengan sini pun sama. Okey. Dia macam ni. Dia jarak dia sama. Dia jarak dia semua ni sama. Ini parallelogram. Ni. Kalau rhombus jarak dia semua sama dan dia selari antara dua ni. Ni selari, ni selari. Ni jarak dia dua ni, 4 ni sama. Okey, saya ulang rhombus sisi dia semua sama. Rhombus sisi dia semua sama dan selari. Pasangan ini selari, okey macam ni. Yang ini pun selari. Macam ni. Okey. Jarak dia semua sama. Kalau parallelogram dia tak semestinya sama Kalau parallelogram dia tak sama sisi. Kalau rhombus dia sama sisi. Sisi dia sama panjang. Jadi cari koordinat D. Okey, katakan D kita di sini. Okey, saya lukiskan di situ So nak cari D. Okey, senang saja. Rhombus dia akan jadi bentuk begini kan. Okey, senang sahaja. Awak nak, okey saya nak guna warna ni. Warna merah. Ni saya padam dulu. Saya padam yang ni dulu. Okey. Sebab nak gerakkan merah, tak nak bagi banyak ni. Okey, B tadi berapa dia dapat? B 81 kan? Okey, 81. Saya buat cara mudah je Macam mana nak cari titik D. Okey, untuk rhombus. Awak tengok X. Awak tengok titik BC ni dulu. B dia gerak pergi C. Awak lihat ini, jarak ni. Okey. Jarak menegak, ini 8. Ini 1. So jarak dia 7. Vertical distance 7. Kemudian untuk Y pula. Okey, untuk Y. Beza dia berapa untuk Y?
Okay, beza dia. Ini 1, ini negatif 3. Okay, berapa beza dia? 4. Okay, macam ni. Terbalik ni. Saya lukis tempat lain lah. Senang awak tengok. Sini serabut kan. Okay, saya lukis tempat lain. Saya lukis kat sini. Saya lukis belah kanan ni. Saya lukis balik. Alamak. Saya lukis balik. Okay. Okay, ini B saya. 8, 1. Ini C saya. 1, negatif 3. Okay. Ini A saya. 9, 9. Okey, kita lihat Ini X. Ini X. Maknanya jarak secara melintang. Tadi saya terbalik. Jarak secara melintang. X dengan X. So 8 tolak 1. Jarak dia 7. Jarak horizontal distance. Okay, vertical distance. Yang ini 1, ini negatif 3. Ini 1, ini negatif 3. So jarak dia 4. Negatif 1 dengan 3. Tengok kalau paksi paksi. Ini X, ini Y. Ini 1, yang ini negatif 3. So kita tahu ini jarak dia 3, yang ini jarak dia 1. So total jarak dia adalah 4. Total distance. Total distance, so tak ada negatif. Kita nak total distance saja. So ini 4. Samalah juga dengan yang atas ni. Yang atas ini, okay. Segitiga saya tak lurus. Okay, jarak sini mesti 4, jarak ini mesti 7. Okay, jarak ini mesti 4, jarak ini mesti 7. So horizontal, ini adalah titik, ini adalah titik D. Ini adalah titik D. Ini adalah titik D. Okay, horizontal ini adalah untuk paksi X. X. So 9 tolak 7 sebab dia ke kiri kan. 9 tolak 7 dapat 2. Yang ini pula vertical. Vertical distance untuk Y. 9 tolak 4 dapat 5. Dia ke bawah. Okay, jadi 9 tolak 4, 5. Jadi titik D kita adalah 2, 5. Selesai. Okay, ini B1. Okay, B2. Show that AC, show that AC equal to 2 BD. AC titik A kita 99. Titik C kita 1 negatif 3. So jarak dia jarak dia 9 tolak negatif 3 kuasa 2 tambah 9 tolak 1 kuasa 2. So ini akan dapat square root 2. .208. Okay, permudahkan. Ini akan dapat 16 darab 13 kalau tak salah saya. So permudahkan, ini akan dapat square root 16 square root 13.
So ini adalah 4 square root 13. So ini adalah 4 square root 13. Okey, cari pula BD. B titik kita B. B tadi berapa dapat B? 8, 1. Okey, D berapa? D titik kita tadi dapat 2, 5. Jadi cari jarak B D. Jarak B D 5 tolak 1 kuasa 2 tambah 2 tolak 8 kuasa 2. Boleh tak? 1 tolak 5 kemudian 8 tolak 2. Boleh. Kalau you nak mula dengan titik B, maknanya X mula titik B, Y pun mula titik B. Boleh. Tak ada masalah. So ini akan dapat 52. So ini adalah 52. Ini adalah 4 darab 13. So ini 4, ini 13. Ini 2 square root 13. Okay, mana dapat 4 ni? Kita cari apa ni? Perfect square. 5 ni kita dengan perfect calculator awak jenis yang MS tu. Okay, kena try lah satu-satu. Sorry. Okay. Jadi, alamak. Saya tekan ke bawah sikit, dia ke bawah banyak. Okay, tadi kita dapat AC kita, dia nak buktikan AC sama dengan 2 BD. Okay, sama tak? Kita gantikan 4, 2, okay, BD dia 2 square root 13. Okay, 4 square root 13 sama dengan 2 dan 2, 4, 4 square root 13. Selesai. AC sama dengan 2 BD. Okay, selesai nombor 9. Okay, nombor 10. Saya buat page lain. Nombor 10 Okay. Alahai, terpadam. Okay. Ini B, ini A. Okay, ini untuk A. Okay, ada satu garisan di tengah. A saya M sama dengan 2. Radian dia M sama dengan 2. Cantik lah. Alah. Aish.
Dari tadi dia nak saya guna pembaris sebenarnya. Kena guna pembaris juga. Okey. Okey. So ini garisan dia, ni B, ni A dan B. Okay, in diagram, given the equation, intersect at P, so ini P, ada 3 garisan bersilang pada P. Gradient 2 meet the x-axis and y-axis at point A and B. Okay, gradient dia beri M2. Show that the coordinate of P are 2, negative 2. Negative 2, 2. Okay, dia nak suruh tunjuk P ini negative 2, 2. Dia adalah persilangan. Persilangan 2 garis. 3 garis. Persilangan 3 garis. Tapi dua persamaan telah diberi. Bila 2 persamaan diberi, kita dah boleh cari dah sebenarnya. So ini Y, ini untuk A Y sama dengan X tambah 4. Kemudian lagi satu. 3Y X tambah 8. So saya hilangkan X, saya guna operasi tolak. So ini negatif 2Y. X tolak X habis, 4 tolak 8 negatif 4. So jawapan ini akan dapat Y sama dengan negatif 4 bagi 2 dapat 2. Okay, nak dapatkan X, saya ambil daripada, so Y sama dengan X tambah 4. So 2 X tambah 4. So X jadi X sama dengan negatif 2. Terbuktilah. Okay, untuk B, the equation of the straight line passes through point P and is perpendicular to the straight line AB is, okay, dia nak perpendicular dengan AB. Okay, AB yang ini, so perpendicular. Garisan ini perpendicular. So 90 darjah. So apa gradient ini? M1 darab 2 sama dengan negatif 1 sebab 90 darjah. Jadi M1 sama dengan negatif 1 per 2. Dia nak suruh bukti equation itu adalah 2Y tambah X sama dengan 2. Okey, equation kita dah ada. Untuk garisan itu Y sama dengan negatif 1 per 2 X tambah C. So nak C kita nak C, kena ganti X dan Y. Okey, garisan line merah ni, titik apa yang ada pada garisan merah ni? Titik P. So kita gunalah titik negatif 2, 2. So gantikan sini 2. Ini negatif 1 per 2 darab negatif 2 tambah C. Oh sorry. So 2 sama dengan ini 1 tambah C. Jadi C sama dengan 1. Y equal to negative 1 over 2x plus 1. Saya darabkan semua dengan 2. Sebab saya nak bagi sama bentuk dengan soalan. Yang soalan beri itu. So ini 2y sama dengan negatif x tambah 2. 1 darab 2, 2. Negatif 1 per 2 darab 2, 1. Jadi saya nak bagi sama bentuk dengan yang diberi oleh soalan. So this is 2y plus x terbukti. C. Okay, C. Tadi B C.
Okay. Nak cari A dengan B, mesti ada equation AB dulu. Equation AB kita tak cari lagi. Equation A dan B kita tak cari lagi. Kita tahu gradient dia saja. Y sama dengan 2X tambah C. Okay, nak cari C mesti ganti X dan Y. AB ni juga tadi lalu pada P, passes through point P. So we substitute negative 2 too. So this is 2 negative 2 plus C. So C we get 6. C equal to 6. So the equation for AB, Y equal to 2X plus 4. 4 apa? Ni 2 dan negatif 2, negatif 4. Negatif 4 bawa ke kiri jadi tambah. Tambah 2 jadi 6. So ini adalah 6. Okay, 6. 6 ini adalah Y intercept. Oh, Y adalah Y intercept. Y intercept dekat garisan ni adalah B. So apa koordinat B kita? Koordinat B kita adalah 0, 6. Koordinat B kita adalah 0, 6. Macam mana nak cari x-intercept? Sebab A ni adalah x-intercept. X-intercept, nilai x-intercept y equal to 0. So gantikan dalam sini y 0, 2x plus 6. So x you will get, bring to the left hand side negative 6, divide by 2 you will get negative 3. 6 bawa kiri jadi negatif 6, negatif 6 bagi 2 dapat negatif 3. Jadi apa nilai kita A? Okey, selesai untuk 8, 9 dan 10. Okey, itu sahaja untuk perbincangan latihan buku teks. Terima kasih.